الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam Nazir serta AJK, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpunkan diri-diri kita di dalam rumahnya. Mudah-mudahan di pengakhiran bulan Ramadan ini kita diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa sahaja usaha ataupun ikhtiar yang kita buat. Pada malam ini insya-Allah kita akan memerhatikan suatu ayat daripada surah Al-Isra ayat 27. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan apa yang ada di dalamnya daripada syifa, penyembuhan, dan apa yang ada di dalamnya rahmat bagi orang mukminin, dan tidaklah bertambah kepada golongan yang zalim itu kecuali berada di dalam kerugian. Sebagaimana yang kita maklum, bulan Ramadan bulan Al-Quran, bulan ibadah. Tujuan penurunan Al-Quran sebagaimana yang disebut di dalam ayat tadi ialah syifa, penyembuh. Ulama tafsir menyatakan penyembuh di sini sama ada penyembuhan daripada kegelapan jahiliah kepada cahaya iman, cahaya petunjuk. Penyembuh dari segi zahir dan batin. Adapun penafsiran yang lain, syifa ialah penyembuh daripada segala penyakit hati nurani dan juga segala penyakit yang lahir, yang zahir, yang ada pada diri kita. Penyembuh daripada Al-Quran dari segi penyakit yang kita alami merupakan perkara yang disyarakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai ar-ru'yah asy-syar'iyyah, perubatan secara syarak berdasarkan kepada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, sebagaimana yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang ketua kabilah disengat oleh kalajengking dan tidak ada obat yang boleh menyembuhkan. Setelah mereka mencuba
cari tabib dan sebagainya. Sehinggalah mereka meminta, kabilah tersebut meminta bantuan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang masyhur yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tersebut membacakan surah Al-Fatihah 3 kali. Kemudian dihembus, disapu kepada tempat yang kena sengat kalajengking tadi. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala sembuh sengatan tadi. Alhamdulillah. Apabila diberitakan kepada ini berita ini kepada Rasulullah SAW, Nabi SAW mengiyakan sebagai suatu takrir, mengikrarkan, mengiyakan, menyetujui tindakan sahabat tadi. Di samping kita disuruh supaya menyembuhkan penyakit yang zahir dengan berusaha, berikhtiar, makan ubat, pergi hospital, jumpa doktor. Juga perkara ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salah seorang sahabatnya mengadu sakit sekian-sekian, suruh Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Tetapi Nabi tak buat. Nabi SAW menyuruh sahabat tadi pergi kepada tabib, kepada pakar, yang kebetulan nama disebut ialah tabib yang bukan Islam. Tetapi oleh kerana dia pakar perubatan, ya, Nabi SAW suruh pergi kepada tabib itu walaupun dia bukan Islam. Boleh sahaja Nabi SAW mendoakan, ya, dan Allah Ta'ala akan memakbulkan doanya untuk menyembuhkan penyakit sahabatnya. Tetapi apa yang ditunjukkan itu adalah sunnah. Kita kena berubat dengan dua cara. Dengan cara lahiriah, makan ubat, pergi hospital dan sebagainya, dan dengan cara ar-ru'yah asy-syar'iyyah, melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Tetapi kita kena ingat bahawa Al-Quran itu bukan tujuan perubatan sahaja, tidak. Tujuannya supaya kita mengamalkan isi kandungannya. Kita tidak disuruh supaya khatam Al-Quran 30 juzuk. Al-Quran tak suruh, Nabi SAW pun tak suruh, ya, tetapi ia adalah suatu ijtihad daripada ulama. Khatam Al-Quran baik, alhamdulillah, tetapi apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala ialah tadabbur Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran. Oleh kerana itulah ulama menyebut satu surah yang kita baca dengan tadabbur, dengan memahami maksud kehendak daripada ayat yang kita baca, adalah lebih baik daripada kita baca Quran 30 juzuk tanpa mengetahui apa yang dimaksudkan, tanpa memahami isi kandungannya, baca, ya. Sebagaimana ayat Quran yang menyuruh secara jelas, afala yatadabbaruna al-Quran, adakah tidak mereka itu mentadabbur Al-Quran, memahami maksud isi kandungan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataupun hati mereka telah tertutup daripada memahaminya. Disuruh kita
memahami Al-Quran. Memanglah secara direct kita tak boleh memahami Al-Quran bahasa Arab, tetapi kita berusaha untuk membaca terjemahan ataupun tafsiran ringkas apa yang kita baca, ataupun sebab nuzul, sebab turunnya sesuatu ayat yang kita baca, untuk kita memahami kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang lebih aula, yang lebih afdal kepada kita untuk melakukannya, supaya apabila kita baca Al-Quran, Al-Quran itu berjalan di dalam diri kita. Sebagaimana bulan Al-Quran, bulan Ramadan ini, ya, menyerap di dalam diri kita, sebab kita mendampingi Al-Quran sentiasa pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Adanya tadarus, adanya pembacaan Quran yang lebih kerap daripada bulan-bulan biasa. Oleh kerana itulah ulama menyebut, mengapa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan Al-Mubarak? Ianya adalah perancangan daripada Allah. Oleh kerana itulah sesetengah ulama menyebut Ramadan itu bulan pertama dalam kalender Hijriyah. Walaupun pandangan jumhur kata Muharram, Safar hingga akhirnya, ya, Ramadan yang pertama. Sebab apa? Sebab kata mereka kerana penurunan Al-Quran pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Dengan erti kata yang lain, perencanaan daripada Allah Ta'ala dengan penurunan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Turun Al-Quran, itulah perancangan, planning yang telah Allah Ta'ala jelaskan, tetapkan kepada manusia. Maka adanya tadarus di antara Nabi SAW dengan Jibril beberapa kali pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka digelar bulan Al-Quran, bulan segala-galanya, seafdal-afdal bulan. Sebab seolah-olahnya ianya adalah permulaan kepada Al-Quran yang kita interact, maknanya kita berhubung dengan Al-Quran itu. Mudah-mudahan apabila kita berada di penghujung Ramadan ini, ya, kita menjadi golongan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa dia sebut begitu? Ulama tafsir menyebut sebabnya takut kita tergelincir pada 11 bulan yang lain. Tergelincir, ya. Sebab apa tergelincir? Kita lihat bulan Ramadan, bulan berkas, ya, diikat syaitan-syaitan. Kemudian ada ibadah yang lain, iaitulah ibadah puasa. Penambahan ibadah itu daripada solat 5 waktu, zikir kita, selawat kita, ada penambahan yang lain. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tinggi dan lebih tinggi, sehingga akhirnya la'allakum tattaqun, dengan sebab kita berpuasa tadi, kita menjadi golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mudah untuk menghadapi 11 bulan yang lain, sehingga kita bertemu balik bulan tahun depan, bulan Ramadan ini, ya. Kerana 11 bulan yang lain syaitan dah lepas, ya. Memang mudah untuk menggoda manusia. Maka kalau sekiranya amalan kita di bulan Ramadan kita teruskan pada bulan-bulan yang lain, alhamdulillah, ada kesan takwa itu di dalam diri kita. Kalau sekiranya sebaliknya, ya, kita anggap kononnya
Ramadan saja, bulan Ramadan kita baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, tidak pada bulan-bulan yang lain, maka kita sebenarnya keluar dalam keadaan kita tidak benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh kerana itulah pentingnya kita memahami falsafah apa yang dikehendaki daripada bulan Ramadan itu sendiri. Pentingnya kita memahami tentang hakikat itu, ya, supaya kita dapat bersedia pada 11 bulan yang akan datang. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala merancang pada bulan Ramadan, ulama menyebut juga manusia, terutama umat Islam, kena merencanakan apa yang kita nak buat, planning apa yang kita nak buat untuk 11 bulan yang akan datang. Kita nak planning apa? Tentang dunia, nak bina rumah, nak berkahwin, ya, planning tentang anak-anak kita, ke arah jalan Allah Subhanahu wa taala, semuanya ke arah jalan Allah Taala, dunia dan akhirat. Ya, sebagaimana perencanaan daripada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan itu dengan penurunan Al-Quran. Bila turun Al-Quran, maka berlakulah segala-galanya. Apa yang berlaku? Berlakulah segala-galanya apa yang berlaku mengikut perencanaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran itu berjalan di kalangan kita umat Islam, berjalan. Mukjizat yang berkekalan. Ya, berjalan macam mana? Ya. Litahkuma bainan nasi bima arakallah. Supaya engkau Muhammad SAW berhukum di antara manusia dengan Al-Quran tadi. Bima arakallah, dengan apa yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada engkau. Begini cara dia, begini cara dia. Peraturan undang-undang yang telah pun termaktub di dalam Al-Quranul Karim, supaya berhukum dengan Al-Quran itu di kalangan manusia. Maka Al-Quran itu berjalan di kalangan kita. Ada yang berhukum secara sepenuhnya, ada yang tidak berhukum dengan cara yang tidak sepenuhnya. Itu individu-individu, kumpulan-kumpulan. Ada yang berhukum dengan Al-Quran di dalam kelompok mereka, ada yang tidak. Negara, ada yang berhukum dengan Al-Quran dan ada yang tidak berhukum dengan Al-Quran. Ada yang menganggap hukum ini hukum yang lapuk. Macam-macam pemikiran yang boleh kita jumpa apabila diseru supaya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling penting ialah kita merencanakan perintah Allah di dalam diri kita. Itu yang paling penting sekali. Ya. Di dalam ahli keluarga kita, dan kita cuba untuk melaksanakan amar makruf nahi mungkar di kalangan masyarakat sekeliling kita, jiran-jiran kita. Ya. Menurut perencanaan ataupun neraca daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi suatu perkara yang penting untuk kita memahami tentang hakikat daripada penurunan Al-Quran itu, ya, supaya kita dapat merealisasikan perencanaan, planning daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat sejagat. Ya, bukan untuk kita sahaja, kita nak selamat diri kita sahaja masuk syurga, orang lain ikut pandailah macam mana pun, tak. Untuk kita, untuk ahli keluarga kita, kerana kita sekarang berada di bawah inayah, perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara khasiyah, keistimewaan Al-Quran yang kita baca, yasluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum fima bainahum. Sebagaimana kata Nabi SAW, kamu membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka membaca kitab Allah di rumah-rumah Allah, dan mereka tadarus Al-Quran itu, akan turun kepada mereka as-sakinah,
ketenangan di dalam kehidupannya. Tidak keluh kesah langsung di dalam kehidupan dia. Rasa relax, tenang sangat-sangat. Ya. Akan warusyiyatuhumur rahmah, akan diselubungi rahmat kepada mereka. Rahmat dalam erti kata yang lain ada protection, ada perlindungan daripada Allah Ta'ala. Segala kerja buat kita berdasarkan kepada arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab kita dah diprotect. Ya. Dengan sebab apa? Kita memahami Al-Quran tadi, dan kita cuba untuk menginsasikan Al-Quran itu di dalam masyarakat. Akan diselubungi oleh malaikat, mereka yang membaca Quran. Dan Allah Ta'ala akan menyebut wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Ta'ala akan menyebut si fulan bi si fulan ini di hadapan khalayak, malaikatnya yang paling dekat dengannya, di sisinya, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis yang sahih. Ya, mudah-mudahan kita menjadi golongan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan segala ibadah yang kita lakukan, ya, pada bulan ini. Sebab tak ada apalah, kita ni tak ada apa dah, ya. Kita ni nak redha Allah Ta'ala itu je dalam kehidupan kita, tak ada lain, ya, yang kita nak sebenarnya. Kita nak redha Allah Ta'ala kepada kita, ya. Kita nak Allah Ta'ala merahmati kita, memberkati segala pekerjaan yang kita lakukan. Apa yang kita buat tidak menyeleweng walaupun sedikit daripada jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita nak sebenarnya dalam kehidupan ini. Bukan harta benda, bukan anak pinak, bukan isteri, ya. Semua itu perlu belaka, ya. Dan semua itu kalau boleh membawa kita, akan membawa kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan menjadi suatu peringatan kepada diri saya sendiri, dan mudah-mudahan kita dapat menginsasikan apa sahaja yang Allah Ta'ala nak. Bukan nafsu kita nak, apa yang Allah Ta'ala nak kita untuk melakukannya, ya. Tetapi fenomena pada hari ini kita lihat, bulan Ramadan asalnya bulan ibadah, jadi bulan pesta makanan, bulan pembaziran. Ada statistik daripada DBKL, 4 kali ganda makanan dibazirkan, kutip makanan, ya, daripada bulan-bulan biasa. Diambil daripada hotel, buang makanan, restoran, daripada bazar Ramadan, macam-macam, ya. Jadi terbalik. Dan perkara ini banyak ditegaskan oleh ulama. Kita mengetahui ayat Quran yang jelas, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang yang membazir ini adalah saudara-saudara syaitan. Keras. Ianya datang daripada siapa? Bukan ulama sebut ni, Allah Ta'ala sebut. Dan adalah syaitan itu kufur nikmat, ya, akan Tuhan mereka. Mereka yang membazir dianggap berdosa besar kerana mereka itu kufur nikmat, ya, akan rezeki-rezeki kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang makanan yang banyak di rumah kita letak dalam peti, ya, keesokan tak makan lagi, ya. Anak kita kata takkan nak makan makanan semalam, ya, nak makanan baru. Tak. Akhir sekali tak ada orang makan. Kat mana makanan tu? Dalam tong sampah lah. Tak. Makan alhamdulillah. Oleh kerana itulah kadang-kadang kita kena
ajar anak-anak kita ini supaya menghormati, menghargai makanan itu. Ya, menghargailah makanan. Jangan membazir. Dan perkara ini sebenarnya banyak berlaku di bulan Ramadan Al-Mubarak. Padahal puasa tak, berlapar, berdahaga, tetapi ya, jadi sebaliknya. Ini yang berlaku di kalangan sebahagian daripada umat Islam. Dan bukan, saya tengok bukan di sini saja, di Malaysia saja, saya tengok di negara lain yang lain pun begitu juga. Berlaku pembaziran yang dahsyat. Ya. Dan perkara ini memang jelas Allah Ta'ala murka, tak suka. Oleh kerana itulah jelas Allah Ta'ala meletakkan mereka yang membazir itu saudara-saudara syaitan. Kulu washrabu, makanlah kamu, nak makan apalah, makan. Lime shine ke apa ke, minumlah, nak minum apa pun. Minuman yang RM20 satu minuman ada, RM30, tak apa. Wala tusifu, itu yang penting. Jangan kamu melampaui batas, membazir. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka, tidak gemar mereka yang melampaui batas. Ya. Oleh kerana itulah ianya menjadi suatu fenomena yang ada sekarang, yang mudah-mudahan kitalah yang mengubahnya. Walaupun kita dah berada di penghujung Ramadan, tetapi hakikat yang berlaku itulah hakikat yang mesti kita hadapi. Ya. Kadang-kadang kemurkaan daripada Allah Ta'ala kerana apa? Kerana kita kufur nikmat. Di Syria sebelum peperangan, mereka mewah. Roti yang jatuh pun mereka tak ambil di tanah-tanah, tak ambil balik. Ya. Akhir sekali anak-anak mereka makan rumput. Ni yang berlaku sekarang. Ya. Makan rumput untuk meneruskan survive, kehidupan. Kita takut terjadi perkara ini di tempat kita. Wal'iyadzu billah. Oleh kerana itulah kita kena menghargai makanan, rezeki, nikmat, kurnia daripada Allah Subhanahu Ta'ala kepada kita. Barulah Allah Ta'ala redha, ya, dan merahmati segala bentuk kehidupan kita ini, sehinggalah kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.